belajar terus. Jadi kalau bila cikgu nak pelajar yang jawab, cikgu akan cakap. Cikgu akan terus cakap ya. Jadi jangan bimbanglah yang itu. Cuma yang penting dia cuma perlu pay attention, dan kalau tak perlu jangan unmute. Kalau ingin bertanya soalan, tolong angkat tangan. Dan lagi satu, kita ada masa 1 jam sahaja. Jadi kalau pelajar yang tak faham apa maksud perkataan itu, ya, kalau boleh gunakan kamus ataupun Google perkataan, maksud perkataan itu ya. Jangan tanya cikgu, "Oh, ni maksud apa, itu maksud apa," ya. Banyak perkataan dalam bahasa Inggeris. Jadi biasakan diri cari maksud itu sendiri. Kalau ada perkataan yang kamu tak faham, mungkin kamu nak salin dulu ke perkataan tu. Lepas tu selepas kelas kamu cari apa maksud tu, sama ada gunakan kamus ataupun gunakan internet ya. Alright. Jadi kelas sebelum ini kita berbincang tentang nouns. Ya. Kita akan sentuh balik sedikit apa itu noun. Nouns ini kalau dalam bahasa Melayunya ialah kata nama. Ya, apa-apa sahaja yang mempunyai nama ialah kata nama. Kalau sama ada orang ataupun binatang ataupun tempat ataupun benda, asalkan dia ada nama, maka dia ialah kata nama, ya, noun. Kamu kena ingat noun sama dengan name. Apa-apa saja yang mempunyai nama, dia ialah kata nama. Benda ini kamu perlu ingatlah sebenarnya ya, noun itu apa dia noun, apa gunanya noun. Noun ini ialah nama, benda yang ada nama, itu saja. Kalau benda tu ada nama, maka dia ialah noun. Jadi kelas yang lepas juga Kelas yang lepas juga kita belajar tentang masculine dan feminine form, ya. Masculine, feminine ataupun neutral form, ya, untuk noun. Jadi sesetengah kata nama, ya, sesetengah kata nama ada bentuk-bentuk feminin, maskulin atau neutral, ya, bentuk keperempuanan, kelelakian ataupun neutral. Iaitu apabila kita sedang bercakap tentang anak, dia punya bahasa Inggeris dia ialah child. Kalau anak perempuan, bahasa Inggeris dia ialah girl. Kalau anak lelaki, bahasa Inggeris dia ialah boy. Maka walaupun maksud perkataan itu sama, iaitu anak, tetapi bentuk kata nama itu berbeza kerana untuk menunjukkan keperempuanan, kelelakian ataupun neutral. Ya, jadi setengah noun ada bentuk yang lain bergantung kepada jantina noun itu ya. Okey. Selain daripada orang, biasanya haiwan pun mempunyai kata nama yang berbeza bergantung kepada dia punya jantina ya. Kalau kamu perasan, uh, contohnya macam singa kan. Singa kalau yang dia punya jantannya lion, kalau dia punya betinanya lioness, ya, berbeza. Dan kelas lepas juga kita ada buat sedikit exercise yang di mana kita tukar bentuk noun yang feminine, ya, bentuk kata nama yang keperempuanan, kepada bentuk noun yang masculine, ya, bentuk kata nama yang kelelakian. Jadi itu yang kita buat di kelas yang lepas. Untuk kelas malam ini, cikgu akan mulakan dengan proper nouns. Ya, proper noun ialah sejenis noun, salah satu daripada jenis noun. Kalau dalam bahasa Melayunya, ya, dia dikenali sebagai kata nama
khas. Ya, kalau dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai kata nama khas, kan? I'm sure saya pasti bahawa semua pelajar dah belajar dah tentang benda ini. Ya, senang je. Jadi sebenarnya proper noun ini dia sangat-sangat ringkas. Jadi cikgu akan sentuh sedikit sahaja. Okay, apa itu proper noun? Ya? Proper nouns are special names given to a person, animal, place or things. Ya, dia ialah nama yang special, istimewa ataupun khusus. Ya, nama yang khusus dia berikan kepada orang ataupun haiwan ataupun tempat ataupun benda. Ya, kalau kalau kita nak senang ingat, kan, kata nama khas tu ialah kata yang merujuk kepada nama khusus seseorang atau sesuatu. Ya, kalau kita cerita tentang proper noun, maka dia ialah khusus. Khusus ni maksudnya dia merujuk kepada satu sahaja. Jadi dia tunjuk dekat sini beberapa kategori, ya, kata nama khas, ya, proper nouns. Dan proper nouns always start with capital letters. Ya, kata nama khas sentiasa apabila ditulis dia sentiasa bermula dengan huruf besar. Ya, kata nama khas, setiap perkataan dalam ayat, dalam kata nama itu mesti ditulis dengan huruf besar. Ya, contohnya dekat sini ialah first kali people, orang, ya, orang. Orang ni kata nama khas untuk orang boleh dibahagikan kepada dua. Ya, pertama sekali ialah nama orang itu, kan, nama khusus seorang itu mesti kata nama khas, mesti proper noun. Ya, they have to be proper noun. Kalau nama kamu mesti proper noun. Sebab itu kamu eja nama dengan huruf besar. Dan sama juga dia iaitu seseorang punya title, ya, somebody's title, dia punya seseorang punya gelaran, ya, gelaran ataupun pangkat, ya, contohnya the prime minister, kan, ya, the prime minister. Dalam bahasa Melayunya ialah Perdana Menteri, kan, Perdana Menteri iaitu ketua kerajaan Malaysia, kan. Ketua kerajaan Malaysia dikenali sebagai Perdana Menteri. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah the prime minister. Sebab gelaran itu ialah gelaran yang khusus, maka dia ialah proper noun, kata nama khas. Dan sebab dia ialah proper noun, maka semua perkataan dekat dalam gelaran itu ada huruf besar, ya. The sebenarnya the tu bukan, ya, ni silap ni, tapi prime minister, P untuk prime huruf besar, M untuk minister huruf besar. And then places, ya, tempat, ya, semua. Kalau nama tempat yang khusus, maka mesti dia ialah kata nama khas. Ya, contohnya Malaysia, nama-nama negara, nama-nama negeri, nama-nama daerah, nama-nama bandar, kesemua itu ialah proper noun, ya, kata nama khas. And then macam-macam lah, ya. Okey, jadi kalau benda itu kamu cuma perlu ingat kalau kata nama itu merujuk kepada sesuatu yang khusus, maka dia mesti ialah kata nama khas. Mesti proper noun. Dan sebab dia ialah proper noun, mesti ada capital letter. Itu sahaja. Ya, tak susah, ya. Okey, jadi untuk exercise ini, tengok sahaja cikgu akan buat. Cikgu sentiasa ingatkan pelajar apabila kita nak buat exercise, ya, kita mesti baca dan fahami arahan terlebih dahulu, ya. Baca dan fahami arahan terlebih dahulu. Ya, rewrite the sentences using the correct punctuation, ya. Tulis semula ayat-ayat tersebut menggunakan tata bahasa yang betul. Okey.
Jadi kalau kamu tengok ayat yang diberi ni 1 sampai 4 ini dia tak ada huruf besar, satu pun tak ada. Jadi kita nak kena letak proper noun dekat mana ya. Kita kena pilih yang mana satu proper noun. Jadi first kali kita kena tengoklah apa yang proper noun dekat dalam ayat ini. Kata nama khas dekat dalam ayat ini yang mana? First kali ialah National Day. Ya, hari kebangsaan. Sebab itu ialah nama khusus sebuah nama khusus sebuah hari ya, nama khusus untuk satu hari. It is a specific day. Dia ialah nama yang khusus untuk satu hari. Maka mesti dia ialah proper noun. Lagi satu ialah Putrajaya. Putrajaya ialah nama tempat. Sebab dia ialah nama tempat yang khusus, maka dia pun ialah proper noun. And then of course lah, huruf pertama dalam sesebuah ayat mesti ada huruf besar. Jadi bila kita tulis balik, jawapan dia yang betul. Last year, the National Day celebration was held in Putrajaya. Last day, last, and then National Day, and then Putrajaya. Dia punya proper noun dia ialah National Day dan Putrajaya. National Day nama hari itu dan Putrajaya nama tempat itu. Okey. Kemudian yang nombor 2, Malaysians ya, nama bangsa kita ya, nama bangsa kita Malaysians. And then Jalur Gemilang, itu ialah nama bendera kita. Sebab dia ialah nama yang khusus, maka jawapannya ialah Malaysians proudly fly the Jalur Gemilang. Ya, Malaysians proudly fly the Jalur Gemilang. Jalur Gemilang itu ialah proper noun. Ya, nama bendera negara. Ya, kalau ada pelajar yang tak tahu, itulah nama bendera Malaysia tu ialah Jalur Gemilang. And then number 3, National Day is celebrated in August. Ya, Hari Kebangsaan diraikan di bulan Ogos. National Day ialah proper noun sebab dia ialah nama sebuah hari, dan August ialah proper noun sebab dia ialah nama sebuah bulan. Nama sebuah bulan dalam setahun ya. Maka jawapan dia ialah National Day is celebrated in August. And then my friend bought a Proton Wajah last month. Ya, nama dekat sini ialah Proton Wajah. Dia ialah nama sebuah nama sejenis kereta yang khusus. Ya, kalau kereta saja, kalau car, kalau lah kata my friend bought a car, maka tak perlu ada huruf besar kat situ. Tetapi sebab Proton Wajah itu ialah nama sebuah brand, ya, nama sebuah brand, maka perlu ada huruf besar. Maka ya, my friend bought a Proton Wajah last month. Okay. Betul tak cikgu buat? Ya, Akil Naufal. Salah. Bukan ke M tu patut huruf besar? Apa dia Akil Naufal? Bukan ke huruf M tu patut huruf besar? Ya, betul. Ya, M ini sepatutnya huruf besar. Sebab apa Akil? Sebab dia mula-mula perkataan. Iya, mula-mula ayat ya, bukan mula-mula perkataan, mula-mula ayat. Kalau mula-mula perkataan, semua ni pun ialah perkataan, tapi dia ialah mula ayat. Okay, very good. Very good, very good. Cikgu saja-saja je buat salah supaya cikgu nak tengok pelajar perasan atau tidak. Okay. Alright. Jadi itu sahaja sebenarnya ya, proper nouns. Tak susah kan ya. Kalau benda tu nama yang khusus, kita gunakan huruf besar. Itu sahaja. Alright. Sebelum cikgu pergi ke tajuk seterusnya, ada pelajar yang nak tanya soalan ke? Tolong angkat tangan.
Okey, kalau tiada, kita pergi ke bahagian seterusnya ya. Okay, next. Countable and uncountable nouns. Masih lagi dalam noun ya. Masih lagi dalam nouns. Countable and uncountable nouns. Countable bermaksud boleh dikira. Ya. Jadi noun ialah kata nama yang boleh dikira dan tidak boleh dikira. Actually, countable bermaksud boleh dikira. Uncountable bermaksud tidak boleh dikira. Ini pun ialah pembahagian dua kata nama ya. Kata nama tu selain daripada common and proper nouns juga boleh dibahagi kepada countable and uncountable nouns. Ya, boleh dikira ataupun tidak boleh dikira ya. Countable nouns ditulis kat sini, countable nouns are nouns that can be counted ya, yang boleh dikira. Senang aja lah kan. Such as books, pencils, cars and TVs. Apa-apa saja noun yang boleh dikira, dia ialah countable noun. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Ya, kalau kata nama itu tidak boleh dikira, dia ialah uncountable nouns. Ya, seperti sugar, air, water, hair dan dia bukan sahaja benda yang tidak boleh dikira, dia benda yang sangat-sangat susah untuk dikira. Contohnya macam benda yang terlalu kecil ya, macam pasir ataupun gula atau garam. Kalau kamu betul-betul nak buat, boleh kamu nak kira setiap satu tu, tetapi tak tahulah apa namanya tu, dia punya rajin dia dan dia punya sabar dia perlu terlalu tinggi. Itu dikira sebagai sesuatu yang tidak boleh dikira. Alright. Aira Amani. Cikgu, kenapa air termasuk dalam tak dikira? Tak boleh dikira? Okay. Macam mana kamu nak kira air? Tak tahu. Okay. Air, cecair, apa-apa cecair tidak boleh dikira. Yang kamu kira biasanya bekas air itu. 1 cawan air, 2 cawan air, 3 cawan air, 1 botol air, 2 botol air, 3 botol air. Kan? Biasanya yang kamu kira ialah bekas cecair itu, bukan cecair itu sendiri. Ya, jadi apa-apa saja cecair, sama ada air ataupun apa sirap ke ataupun apa-apalah dalam bentuk cecair, maka dia sebenarnya tidak boleh dikira. Ya. Minyak wan. Ya, minyak dan macam-macam lah. Biasanya yang kita keliru, yang pelajar keliru ialah apabila kita sedang bercakap tentang bekas air itu. Kalau bekas air itu, maka ya, dia boleh dikira 2 cups of water, 2 cawan air. Ya, 2 cawan air. Maka tak ada masalah lah. Alright. Ada soalan lain ke untuk kata nama yang boleh ataupun tidak boleh dikira? Okey. Jadi, apabila kita sedang bercakap tentang kata nama yang boleh ataupun tidak boleh dikira, ya, kata nama yang boleh ataupun tidak boleh dikira, sebenarnya yang berbeza dia ialah uh,
perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk bercakap tentang benda itu, ya. Cikgu tunjuk dia punya contoh dia, ya. Exercise 1 kata underline the correct answer. Ya, underline the correct answer. Okay, tengok number 1. I do not have many ataupun much time to complete my work. Kalau dalam bahasa Melayu, senang aja, ya. Saya tidak mempunyai banyak masa untuk melengkapkan kerja saya. Ya, saya tidak mempunyai banyak masa untuk melengkapkan kerja saya. Ya, kalau dalam bahasa Melayu senang, banyak. Kalau benda tu boleh dikira ke, tidak boleh dikira ke, kita gunakan perkataan yang sama, iaitu banyak. Ya, Rafidah Amirul. Okey. Apabila kita bercakap tentang bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu senang aja, ya kan? Kita kata sikit atau banyak. Tak kisahlah benda itu boleh dikira ataupun tidak boleh dikira. Sama saja. Tetapi dalam bahasa Inggeris, dia berbeza mengikut Baju ni. Ini baju ni. berbeza mengikut dia boleh ataupun tidak boleh. Kena salin ke? Kalau nak tanya tolong angkat tangan, ya. Nak tanya tolong angkat tangan dahulu. Nanti bila cikgu panggil nama baru bercakap, ya. Kita ada banyak pelajar, ya, 40 orang. Jadi kalau nak tanya tolong angkat tangan. Sama ada nak salin atau tidak, itu cikgu serahkan kepada pelajar. Kalau pelajar rasa macam nak salin, salinlah. Tapi sebenarnya benda yang cikgu tunjuk ni sepatutnya kamu dah download dan print awal-awal, ya, sepatutnya. Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 1. I do not have many or much time to complete my work. Ya, saya tidak mempunyai banyak masa untuk melengkapkan kerja saya. Kalau dalam bahasa Melayu, banyak. Kita kata banyak. Sama ada benda tu boleh dikira atau tidak boleh dikira. Tetapi dalam bahasa Inggeris, many juga bermaksud banyak, much juga bermaksud banyak. Beza dia ialah sama ada noun itu, ya, sama ada noun itu sebab noun itu dia tidak boleh dikira ataupun boleh dikira. Ya, sama ada dia boleh ataupun tidak boleh dikira. Jadi kalau kita tengok dia punya noun dia, dalam nombor 1, noun dia ialah time, iaitu masa. Ya, masa ialah sesuatu yang kita tidak boleh kira. Kita boleh ukur masa, tetapi kita tidak boleh kira masa. Lain, ya, dua tu, ukur dan kira ialah berbeza. Kita boleh ukur masa, ya, 1 saat, 1 minit, 1 jam dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh kira masa. Jadi time ialah uncountable noun. Cikgu tulis kat sini. Uncountable noun. Ya. Jadi sebab time ialah uncountable noun, kita gunakan much. Okey, cikgu guna kotak lah. Oh, lawannya pakai tudung. Okey, jadi dia punya noun dia ialah time, ya, masa. Masa itu ialah sesuatu yang kita tidak boleh kira. Maka sebab kita tidak boleh kira time, kita gunakan much. Kita tak gunakan many. Ya, kita gunakan many untuk benda yang boleh kita kira.
Kalau benda tu tidak boleh kira, kita gunakan much. Ya. Okey, kemudian soalan nombor 2, can I have some ataupun a few tomato sauce? Ya. Can I have some ataupun a few tomato sauce? Boleh tak saya dapat sedikit sos tomato, sos tomato, ataupun sebenarnya dalam bahasa Inggeris dia dipanggil ketchup lah kan? Ketchup. Jadi dekat dalam macam yang cikgu cakap tadi, benda yang cecair semuanya tidak boleh dikira. Ya? Semuanya tidak boleh dikira, ya, dan sos itu pun dikira sebagai cecair lah, ya. Sebenarnya katalah kita kata, tapi cikgu, sos boleh aja kita kira kan. Macam dekat dapur saya ada 2 tomato sos. Sebenarnya yang kamu kira tu ialah botol. Ya, sebenarnya yang kamu kira tu ialah botol. 1 botol tomato sauce, 2 botol tomato sauce. Tapi sos itu sendiri kamu tidak boleh kira. Semua jenis cecair dia tidak boleh kira. Kamu cuma perlu ingat, kalau benda tu cecair saja dia tidak boleh kira. Jadi sebab tomato sauce ialah uncountable noun, sebab tomato sauce ialah uncountable noun, maka jawapan dia dekat sini ialah some. Jawapan dia dekat sini ialah some. Some kita gunakan untuk kelas, pay attention please. Ya, chatting nampak, chatting buat lepas kelas tak apa. Dalam kelas jangan ya. Okey, some itu kita gunakan untuk sedikit tetapi benda yang tidak boleh dikira. Ya, contohnya macam can I have some water? Ya, can I have some water? Boleh tak saya dapatkan sedikit air? Kita tak kata a few, ya. A few ni maksudnya beberapa. A few ni kita gunakan untuk benda yang boleh dikira. Okey. Nombor 3. There are much ataupun many things that you can do in your free time. Ya, kejap cikgu tengok. Okey, tak ada kat sini. Okey, there are, ya, ada much ataupun many, iaitu banyak, ya, ada banyak things, benda, ya, ada banyak benda yang kamu boleh buat di waktu lapang kamu. Tapi macam soalan nombor 1 tadi, dia tanya Hanaliza, jangan mute cikgu ya. Mute cikgu lagi sekali, cikgu minta kamu keluar ya. Okey. Macam soalan nombor 1 tadi, ya, dia tanya many ataupun much. Kedua-duanya bermaksud banyak. Kedua-duanya bermaksud banyak. Jadi, macam mana kita nak tahu, nak guna sama ada many ataupun much? Kita tengok dia punya noun. Kita tengok kata nama dia. Boleh dikira atau tidak. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tambah sedikit nota dekat sini. Kalau pelajar boleh salin, cikgu sangat sukalah, ya. Tapi tunggu cikgu habis tulis dulu. Jangan terus salin, ya. Tunggu cikgu habis salin dulu. Nanti cikgu bagi tahu salin, baru kamu salin. Okey. Countable nouns. Plural countable nouns always end with S. For example, kita besarkan sikit.
2 cars. 3 bottles of water. 12 students. Okay, jadi plural countable nouns. Okay, apa maksud plural? Plural ni bermaksud lebih dari satu. Plural bermaksud lebih dari satu. Ya, kalau pelajar tak tahu apa maksud plural, plural ni maksudnya lebih dari satu. Plural countable nouns always end with S. Kalau kata nama itu boleh dikira dan dia lebih daripada satu, dia sentiasa berakhir dengan S. Ya, contohnya two cars, dua kereta. Ya, sebab dia lebih daripada satu kereta, maka selepas perkataan car itu kita letak S. Ya, nampak tak? Kemudian three bottles of water, tiga botol air. Ya, botol itu ialah dia punya kata nama dia dan ada tiga kan, tiga. Maka dia ialah plural. Sebab dia ialah plural, maka selepas perkataan botol ada huruf S. Contoh seterusnya ya, 12 students, 12 orang pelajar. Selepas 12 orang pelajar, sebab dia lebih daripada satu orang pelajar, maka selepas perkataan student, kita letak S. Jadi benda yang boleh dikira apabila dia lebih daripada satu, maka kita letak S. Singular or plural countable nouns do not have anything added to them. Kata nama yang tidak boleh dikira sama ada singular atau plural tidak ada penambahan. Cikgu besarkan sikit benda ni. Okay. Kalau kata nama yang tidak boleh dikira, maka tak ada tambah-tambah. Okay, jadi cikgu nak minta kamu salin yang ada. Ya, jadi cikgu nak minta kamu salin yang dekat dalam kotak tu ya. Itu ialah tambahan nota. Nota tambahan. Kalau ada pelajar yang tidak faham apa yang cikgu terangkan tadi, tolong angkat tangan. Yang sembang dalam chat tu dah habis salin ke? Dah faham ke? Asalkan kamu boleh faham. Yang penting nota kamu ni, tak kisahlah kamu salin macam mana pun sebenarnya. Yang penting dia ialah kamu boleh faham nota kamu sendiri. Ya? Sebab nanti yang akan guna nota kamu tu bukannya orang lain, kamu juga. Kalau ada pelajar yang tidak faham, tolong angkat tangan. Kalau terlalu kecil ke apa ke, pun tolong angkat tangan juga. Risaunya cikgu tengok banyak betul pelajar dekat betul kamu dengan skrin ya. Ataupun mungkin kamera kamu tu di zoom dekat ke, tak tahulah.
Tapi sebenarnya mata muda-muda ni, cuba tengok cikgu, dah tua-tua macam ni pun tak payah pakai spek lagi. Ya, be careful ya. Make sure bilik kamu tu terang. Kalau gelap, kemudian kamu menghadap skrin, nanti mata kamu akan jauh lebih senang untuk rosak. Ya, salah satu sebab kenapa pelajar banyak pakai spek sekarang ni kan. Sebab kejap lagi sebelum dia tidur kan, lampu tu dah tutup apa semua. Sebelum dia tidur dia tengok phone dulu, betul tak? Tapi dia akan buat macam tu akan merosakkan mata ya. So be careful lah. Ya. Spek tu mahal, sangat mahal. Paling-paling murah pun sekarang ni dah 300-400 dah. So be careful. Mata kamu tu tak boleh ganti. Ya, dia bukannya macam luka ke apa ke boleh tutup balik. Tapi mata tu tak boleh ganti. Sekali dah hilang, hilanglah. Tak tahulah nanti mungkin bila kamu dah besar nanti kan dia orang ada mata robot ke kan. Itu tak tahulah kan. Tapi ya untuk sekarang ni tak ada lagi. Mata yang rosak, rosak lah. Okay, cikgu bagi masa lagi seminit ya untuk siapkan salin. Okay, yang dah siap tu, thank you. Muhammad Zafri Amsyar. Kamu login lah guna email sendiri. Ini email ayah kamu ni kan? Yang angkat tangan tu. Ya, kamulah adik-beradik 2 orang. Angkat tangan tu sebab dah siap ke? Alright. Kita akan sambung. Ya, kita akan sambung. Alright, thank you everyone. Cikgu, kalau dah siap kena angkat tangan ke? Tak ada. Tak ada tiada arahan seperti itu. Jadi, Uh, kalau dah siap kena angkat tangan ke? tak perlu. Don't worry. Kalau ada soalan, tolong angkat tangan ya. Kalau ada soalan. Okay. Jadi, macam yang cikgu bincang tadi, ya, macam yang cikgu bincang tadi, kalau benda itu boleh dikira, ya, kalau benda itu boleh tak nanti hantar ke dalam grup WhatsApp? Hantar apa? Hantar nota ni. Nurul Afikah. Boleh? Boleh. No problem. Aminah Munah. Angkat tangan. Kenapa? Angkat kot. Okay. Jadi, benda yang boleh dikira, kemudian ada lebih daripada satu, hujung dia ada S. Contohnya, kalau kamu perasan, perkataan things ada S. Nampak tak? Kan? Jadi, kalau ada S selepas kata nama itu bermaksud benda itu boleh dikira dan ada lebih daripada satu. Maka ini ialah countable noun. Maka ini ialah countable noun, ya, kata nama yang boleh dikira.
Maka untuk countable noun, dia punya perkataan yang sesuai ialah many, iaitu banyak. Many and much maksud dia sama, iaitu banyak. Tetapi beza dia ialah many digunakan, ya Aminah, nak tanya soalan ke? Kalau line kamu tak elok, boleh guna letak dalam chat ya. Okay. Kalau benda itu banyak dan boleh dikira, kita gunakan many. Kalau benda itu banyak dan tidak boleh dikira, kita gunakan much. Itu sahaja sebenarnya beza dia ya. Okey, nombor 4. We need a lot of ataupun many energy to carry the cupboard. Kita perlukan banyak tenaga untuk mengangkat almari itu. Yang ini ada tak pelajar yang nak cuba jawab? Aira Amani. A lot of. Okey, kenapa a lot of? Sebab energi tak boleh kira. Energi tu apa maksud dia? Tenaga. Okey, very good. Alright, jadi jawapan untuk nombor 4 ialah a lot of. Kenapa? Betul lah seperti yang kawan kita cakap tadi, ya. Energi iaitu tenaga tidak boleh dikira. Ya, kita tak boleh kata satu tenaga, dua tenaga, tiga tenaga, tak ada. Jadi energi ialah uncountable noun. Maka kita gunakan a lot of. Kita tak gunakan many. Sebenarnya itu sahaja, ya. Okey, nombor 5. They poured some ataupun a few water into the vase. Ya, mereka menuang sedikit air ke dalam pasu itu. Ada tak yang nak cuba jawab nombor 5? Nurul Afikah. A few. A few. Kenapa a few? Sebab water tak boleh nak kira. Okey, kalau water tak boleh nak kira, kita tak kata a few, kita kata some. Some untuk benda yang tidak boleh dikira. A few ni maksudnya beberapa. Beberapa ialah untuk benda yang boleh dikira, ya. A few ni ialah untuk benda yang boleh dikira. Ya, pour maksudnya tuang, menuang. Ya. Okay, jadi sebab water ialah benda yang tidak boleh dikira, maka jawapan dia ialah some. Alright, don't mind. Okay, nombor 6. I saw many ataupun much animals in the zoo. Okay, dia punya noun dia ialah animals, iaitu haiwan. Ya, dia punya noun dia ialah animals, iaitu haiwan. Jadi haiwan ni ialah benda yang kita boleh kira, maka kita gunakan many. Dia sebenarnya latihan ni itu sahaja. Tapi cikgu nak bagi kamu faham, ya, penggunaan perkataan yang berbeza mengikut sama ada benda itu boleh dikira ataupun tidak. Ya, jadi tadi mungkin kawan kita keliru yang a lot of untuk benda yang tak boleh dikira, tetapi a few untuk benda yang boleh dikira. Bahasa Inggeris memang macam tu. Ya, bahasa Inggeris memang dia pening kepala sikit macam tu, ya. Okey. Alright. The children ate some ataupun much sandwiches. Okey, jadi sandwiches boleh dikira, ya, sandwich kan boleh dikira. Jadi dekat sini kita gunakan some. Tapi tadi cikgu kata some untuk tidak boleh dikira. Kali ni cikgu guna some untuk boleh dikira juga. Ada beberapa perkataan yang kita boleh gunakan untuk kedua-duanya. Contohnya macam some. Ya, some ini untuk yang boleh dikira pun kita boleh pakai, yang tidak boleh dikira pun kita boleh pakai.
Ya, sebab maksud dia ialah sedikit. Sebab kan benda yang tidak boleh dikira pun ada yang sedikit, benda yang boleh dikira pun ada yang sedikit. Ya, jadi some. Tetapi jawapan much ini memang salah lah, sebab much kita gunakan hanya untuk benda yang tidak boleh dikira. Itu beza dia. Okey, nombor 8. There are only much ataupun a few pieces of paper left on the table. Hanya ada beberapa kepingan kertas sahaja yang tinggal di atas meja. Jadi yang dikira dekat sini ialah keping kertas. Bukannya kertas itu sendiri ya. Yang dikira tu sebenarnya ialah kepingan kertas. Bukannya kertas itu sendiri. Jadi dekat sini jawapannya ialah a few. Okay, very good. Ya. Sebab kalau kepingan kertas, kita boleh kira. Ya, kat sini ialah countable noun. Macam yang cikgu cakap tadi, noun yang tidak boleh dikira apabila kita dia sekejap, cikgu nak nampak ada kekeliruan dekat dalam chat. Dia menjadi poured, ya, ed, ada tambah ed sebab benda tu berlaku di masa lampau, dia dalam past tense. Itu lain pula, ya. Yang itu dia cerita tentang past tense. Yang itu kita tak masuk lagi. Tapi rasanya kamu dah belajar kan tentang present tense dan past tense kan. Present tense benda yang berlaku sekarang, past tense ialah benda yang berlaku pada masa lampau. Kalau benda yang berlaku pada masa lampau, kita tambah ed di belakang dia. Itu sahaja sebenarnya. Okey, nombor 9. I need a lot of ataupun a few money to buy the expensive bracelet. Ada tak yang nak cuba jawab nombor 9? Tak apa, cuba je. Kalau salah, salah lah. Ya, Jessie Aizam. A lot of. A lot of. Kenapa a lot of? Sebab duit boleh kira. Betul ke duit boleh kira? Betul. Macam mana kamu kira duit? Yang kamu kira sebenarnya ialah keping duit tu kan. Katalah cikgu bagi kamu, cikgu kata, nah cikgu bagi 3 duit. Kamu tahu tak? Boleh kira tak berapa? Cikgu bagi 3 duit. I give you 3 money. Boleh kira tak? Cannot. Tak boleh ya. Dia kalau sebenarnya money itu sendiri tidak boleh dikira. Yang kamu boleh kira ialah kepingan duit tu. Contohnya macam 3 pieces of 10 ringgit notes. 3 keping duit 10 ringgit. Yang itu kamu boleh kira. Tetapi duit itu sendiri sebenarnya tidak boleh dikira. So, money sebenarnya ialah uncountable noun. Tapi yang seronoknya ialah jawapan kawan kamu betul. A lot of. Maksudnya dia tahu jawapan tu betul, tapi dia tak tahu kenapa jawapan tu betul. Jadi apabila kamu belajar dengan cikgu bukan sahaja ajar kamu apa jawapan dia. Tak, cikgu akan ajar kamu kenapa jawapan kamu betul ataupun kenapa jawapan kamu salah supaya kamu boleh fikir sendiri. Sebab nanti dalam exam kejap lagi cikgu tak ada nak beritahu kamu betul ke salah. Jadi kamu kena fikir sendiri jawapan kamu betul atau tidak. Jadi jawapan kawan kita tadi betul, a lot of. Tetapi salah dia punya sebab dia. Sebenarnya money itu ialah uncountable noun. Ya, uncountable noun. Duit itu tidak boleh dikira. Sebenarnya kalau kamu nak tahu dia senang boleh dikira atau tidak, kamu cuba bayangkan. 3 duit. Money kan? Money ialah duit. 3 duit. Boleh kira tak? Tak boleh. 3 air. 3 water. Boleh kira tak? Tak boleh. Ya, lagi
Lagi contoh yang suka cikgu bagi, benda yang boleh dikira dan benda yang tak boleh dikira, bread, roti. Roti boleh kira tak? Roti tak boleh ya? Tak. Roti tak boleh sebenarnya. 3 bread, 3 roti. Mana ada? Sama ada 3 slices of bread, 3 kepingan roti, ataupun 3 loaves of bread, 3 buku roti. Yang itu boleh dikira. Tetapi roti itu sendiri tak boleh kira. Jadi kalau kamu nak tahu dia boleh kira atau tidak, kamu fikir. Kenapa duit tak boleh kira? Sebab yang kamu kira bukannya duit. Yang kamu kira tu ialah kepingan nota duit. Yang kamu kira tu ialah kepingan nota duit. Bukannya duit itu sendiri. Duit itu sebenarnya ialah idea. Kan? Betul tak? Kalau cikgu kata, cikgu nak minta dekat kamu 5 duit. Kamu cakap apa? Kan? 5 duit apa? 5 duit RM1 ke? 5 duit RM10 ke? 5 duit RM50 ke? Tak tahu. Jadi, kamu bayangkan macam tu sahaja. Kamu kira 5 benda tu. Betul tak? 5 kereta. Boleh kira. Kan? 5 pasir. Tak boleh. Kita tak tahu. Kita mungkin 5 guni pasir. Mungkin 5 sodok pasir. Mungkin 5 lori pasir. Jadi berbeza ya. Alright. Harapnya student boleh faham lah. Okey, kemudian nombor 10, not many ataupun much people turned up for the concert. Jadi dia punya noun dia ialah people, orang. Orang ni kita boleh kira lah. Ya. Orang ni kita boleh kira. Jadi jawapan dia ialah many. Kalau orang tu rajin, dia kira. Okey, sebab itulah cikgu cakap awal-awal tadi, kalau benda itu, sama ada benda itu langsung tidak boleh dikira ataupun terlampau susah untuk dikira. Contohnya macam pasir, contohnya macam gula, beras, bulu ataupun rambut kan. Kalau kamu nak kira sebenarnya boleh je kalau kamu nak kira. Tetapi dia terlampau susah. Dalam situasi yang biasa tidak boleh dikira. Macam itulah. Tak tahulah bila last time kamu pergi kat luar rumah tu kamu kira pasir sebiji kan. Itu kalau itu hobi kamu, cikgu tak mau komen lah kan. Alright. Jom kita habiskannya. They were scolded. Scolded ni perkataan yang kita jarang jumpa ya. Scolded ni maksudnya dimarahi. Ya, scolded, dimarahi. Perkataan yang kita jarang jumpa. They were scolded because they made many ataupun a lot of noise. Mereka dimarahi kerana mereka membuat banyak bunyi bising. Ada tak yang nak jawab nombor 11? Nur Syafira. A lot of. Kenapa a lot of? Sebab bunyi tak boleh dikira. Iya, sebab bunyi itu tidak boleh dikira. Maka jawapan dia ialah a lot of noise. Okay, very good, very good. Okay, nombor 12. A lot of ataupun many of the children were not feeling well and had to be sent home. Banyak budak-budak itu tidak berasa sihat dan terpaksa dihantar ke rumah. Okay, of course lah budak-budak mestilah kita boleh kira. Jadi jawapan dia ialah many. Many. Nombor 13. We have got much ataupun a few new teachers this year. Kita telah mendapat banyak guru baru tahun ini. Jadi guru of course lah kita boleh kira ya berapa orang guru. Jadi jawapan dia ialah a few. Much untuk yang tidak boleh dikira. Ya, much untuk benda yang tidak boleh dikira. I don't have any money left. Can you lend me some ataupun much?
sudah kehabisan duit. Boleh tak kamu pinjamkan saya sedikit? Jadi, okay, nombor 14. Ada tak yang nak cuba jawab? Tolong angkat tangan. Nombor 14. Nur Az-Zahra. Ada tak yang nak cuba jawab nombor 14? Ya. Tadi angkat tangan ke? Nak jawab nombor 14 ke nak tanya soalan? Nak jawab. Okey, silakan. I Some don't have ataupun any some. some. Kenapa some? Apa dia punya noun dia? Kalau macam sebelum ini, semua dia punya noun dia berada di hadapan. Tetapi yang ini tak ada noun di hadapan. Jadi apa noun dia dekat sini? Money. Apa? Money. Okay, very good. Jadi, jawapan dia ialah some. Kenapa some? Tak boleh kira. Iya, sebab macam yang kita bincang tadi, money itu sendiri tidak boleh dikira. Maka dia ialah some. Ya. Alright. The Smiths family, Aminah Munah. Ada tanya soalan ke? Nak tanya soalan ke? Ada. Alright. The Smiths family will spend a lot of ataupun a few days in Hawaii. Keluarga Smith akan spend, bukan membelanjakan, akan bercuti sama ada a lot of ataupun a few days in Hawaii. Hari di Hawaii. Maka hari, of course lah, kita boleh kira. Maka jawapan dia ialah a few days. Ya, kalau banyak hari kita tak kata a lot of days. Kalau banyak hari kita kata a few days. Alright. Okay, tak apa. Yang ini kita akan sambung minggu hadapan. Sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan tak? Tiada. Tak ada cikgu. Alright. Nurul Afiqah. Nanti saya tolong bagikan yang nota ni dekat ni ya. Alright, no problem. Cikgu hantar Terima kasih. pergi ke grup tu, nanti kamu boleh download sendirilah. Nanti cikgu bagi yang dah ada jawapan siap kan? Kamu nak yang dah ada jawapan yang kita buat hari ni ya? Ya, cikgu pun lapar juga. Cikgu pun tak makan lagi. Lepas ni nak pergi kedai. Alright. Jadi kalau tiada soalan ya, kita tamatkan kelas kita pada minggu ini. Minggu depan kita akan buat sedikit exercise dan kemudian kita akan sambung kepada topik yang seterusnya. Jadi cikgu tamatkan kelas dengan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bye cikgu. Alright. Good night. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you cikgu. Okay. Thank you Ustaz. Of course. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Yeah, you're welcome.